Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak lupa untuk bertahmid, kita tidak lupa untuk bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kita juga tidak lupa untuk bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah dia tiga teras dalam hidup kita. Tiga perkara yang menjadi asas dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiga tungku. Kalau nak memasak, tiga tungku. Kalau tidak ada salah satu dari tiga tungku ini, pastinya tak akan masak nasi. Bahkan akan hancur pula, ya, periuk itu tadi jatuh ke dalam api. Demikianlah contoh ataupun perumpamaan dapat kita bayangkan. Bagaimanakah setiap masa seharusnya kita menyebut subhanallah. Setiap masa kita menyebut maha suci Allah. Setiap masa kita menyebut alhamdulillah. Terima kasih, syukur ya Allah. Dan seterusnya kita menyebut Allah maha besar, Allahu akbar. Tapi ada satu kalimah lagi yang sering kali bermain di bibir kita, yang saya sendiri pun kadang-kadang tak sedar juga bahawa permainan perkataan ini boleh membawa padah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci itu. Saudara, kalimah apa? Kalimah yang biasanya kita akan menyebut dengan mudah saja, tobat. Tobat tak buat dah, tobat tak buat lagi. Apa lagi tobat? Ditambah lagi dengan tobat lillah pula tu, ya. Saudara, tepatkah kata-kata itu dalam hidup kita? Cuba kita bermuhasabah. Cuba kita tanya diri kita, apakah perkataan tobat itu benar-benar ikhlas muncul daripada diri kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Saudara, sekiranya seseorang hamba Allah itu melakukan kesalahan, biarpun sebesar gunung, tapi percayalah bahawa limpah rahmat dan juga pengampunan Allah itu lebih luas daripada lautan dalam dataran ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita banyak perkara tentang pengampunan. Tinggal lagi, apakah kita sanggup untuk menadah tangan, memohon keampunan dan juga taubat kepadanya. Ini sahaja yang perlu kita lakukan, saudara. Begitu mudah, begitu murahnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sedangkan hamba-hambanya pula terlalu mahal untuk mengucapkan taubat nasuha. Saudara, pernahkah kita terfikir, dalam hidup ini, sekiranya ada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan, maka dengan segera kesilapan itu kita mohon ampun, kita mohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun aku janji ini kadang-kala terlupa pula untuk kita susuli dengan usaha yang berterusan. Akibatnya, setelah bertaubat, kita kembali melakukan dosa-dosa yang sama. Dosa-dosa kecil yang dianggap biasa itu menjadikan seorang hamba Allah itu fasik dan seterusnya bergelumang pula dalam sifat kemunafikan. Na'udzubillahi min zalik, ya Allah. Renung-renungkan dalam diri kita pada hari ini. Berapa banyak sudah yang kita bohong, berapa banyak sudah yang kita nafikan hak-hak orang lain dalam diri kita, dan berapa banyak sudah ayat-ayat Allah yang kita baca dan kita faham tapi tidak kita amalkan. Inilah dia sebenarnya ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang menyebabkan taubat kita menjadi taubat mainan bibir sahaja. Taubat yang dibuat main-main, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke tahap mendesak, menghalang jiwa untuk tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Saudara, taubat nasuha itu
adalah prasyarat utama untuk Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, sama ada secara kita sedar atau tidak. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, iaitu memohon pengampunan, Allahumma ighfir dzunubi illam na'lam aw la na'lam. Sekiranya kami tahu atau kami tidak tahu. Banyak lagi dosa yang kita tidak tahu. Dosa yang kita tahu seperti dosa mengumpat, dosa mengambil barang-barang orang secara mudah, seperti mungkin di pejabat kita sekadar sebatang bolpen yang tak ada nilainya pada kita. Tetapi ingat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarrah, Allah akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarrah juga akan dilihatnya. Walaupun bolpen yang harga RM1 yang mungkin tidak ada nilainya, tetapi saudara, sekiranya kita mengambil daripada hak orang lain, ia tetap hak orang lain tanpa izinnya. Dan sebab itulah saudara, taubat itu perlu meliputi perkara-perkara atau dosa-dosa yang kita tahu a'lam dan kita tidak tahu la a'lam. Dan taubat nasuha pula ialah berjanji pada diri kita untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang sama pada masa-masa akan datang. Inilah prasyarat utama Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Kalaulah dosa yang sama tidak diampuni, ditambah lagi dengan dosa-dosa baharu yang telah dilakukan secara tidak sedar, maka boleh kita bayangkan bagaimanakah bala bencana yang akan menimpa kepada mereka yang mempermainkan taubat. Saudara, taubat yang dilakukan ataupun yang dilafazkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, sekiranya mereka melakukan kesalahan itu, bukan sahaja taubat di bibir, bahkan taubat tindakan, bahkan disusuli pula dengan sedekah. Apa pula sebenarnya fungsi sedekah kepada taubat? Sedekah ini boleh ditafsirkan sebagai kesyukuran kerana telah menyedari kesalahan-kesalahan, lantas mendorong diri untuk bertaubat. Dan sedekah juga sebagai suatu pahala atau suatu kebaikan yang dilakukan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan tanpa sedar atau sedar sebelumnya. Lihatlah bagaimana hidup para sahabat begitu seimbang. Lihat pula ke dalam diri kita. Adakah kita pada hari ini bukan sahaja mudah melakukan dosa, bukan main susah pula untuk melafazkan taubat, bukan main payah pula untuk melakukan suatu tindakan susulan agar taubat kita merupakan taubat nasuha. Bukan main kedekut pula, tangkai jering, haji bakhil, haji kedekut untuk bersedekah. Oleh itu saudara, cubalah kita renung-renungkan. Adakah taubat yang telah kita lafazkan itu nasuha atau taubat yang sekadar main-main sahaja? Taubat yang dilafazkan secara main-main ini menambah dosa-dosa tanpa kita sedari. Sesungguhnya, taubat di sisi Allah hanyalah taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 17. Satu lagi perkara yang mungkin kita terlepas pandang dalam melafazkan taubat ialah taubat terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan kerana kejahilan atau kebodohan. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 17 yang telah meletakkan bahawa taubat yang sebenarnya itu ialah taubat yang dilakukan secara kebodohan atau kerana tidak tahu kedudukan sebenar sesuatu perkara. Berapa banyak kesalahan-kesalahan seperti itu dalam hidup kita pada hari ini. Saya kira dengan ilmu yang kita pelajari di peringkat sekolah, sekolah agama, masjid, surau dan juga kuliah-kuliah agama, tidak mungkin seseorang itu tidak mengetahui tentang dosa-dosa ataupun halangan-halangan asas yang telah diperuntukkan dalam Islam. Tetapi masalahnya, halangan-halangan asas inilah yang banyak kita langgar saban hari, saban waktu. Dan pelanggaran-pelanggaran ini menyebabkan terjadinya hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Permainan kalimah taubat ini adalah permainan yang lumrah dalam kalangan hidup manusia, yang alfa, yang lalai, yang tidak sedar bahawa taubat itu adalah suatu penghubung atau jejantas yang begitu ampuh, yang begitu kukuh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang besar dan agung itu, pernah melakukan kesalahan. Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat yang begitu tegas dalam melaksanakan hukum hakam Allah, juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang-orang terdahulu yang bersama-sama dengan Nabi yang kemudiannya bergelar dengan nama sahabat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Semua taubat mereka terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya merekalah pejuang-pejuang penegak Islam yang agung selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut jejak langkah mereka. Mari kita jadikan mereka sebagai uswatun hasanah, contoh teladan kita pada masa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah dalam hati kami ini perasaan untuk terus kekal dalam keadaan kebaikan, dan juga jauhkanlah kami daripada perasaan keinginan ataupun perasaan keseronokan untuk melakukan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini sebagai hati yang jijik melihat dosa-dosa dan juga perkara-perkara mungkar, ya Allah. Ya Allah, sebaliknya campakkanlah ke dalam hati kami ini taubat nasuha, pendinding ataupun junnah yang begitu agung dan teguh dalam hati kami untuk mengelakkan dosa-dosa itu kami ulang-ulangi lagi, ya Allah. Jauhilah kami daripada sifat munafik, ya Allah. Jauhilah kami daripada sifat fasik, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai pewaris Nabi-Nabi-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai penerus usaha para sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Dan juga para tabi'in, para tabi'in, ya Allah. Demikianlah juga kepada diri dan ahli keluarga kami, kaum kerabah kami dan juga zuriat-zuriat kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bertaubat nasuha kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya muhibbas sailin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.